A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada seseorang yang berbunyi, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fih. Ya Allah, perbanyakkan hartanya dan anaknya dan berkahilah apa yang engkau kurniakan kepadanya. Siapakah seseorang itu? Beliau adalah Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu an tinggal bersama ibunya yang bernama Rumaisah atau Ummu Sulaim binti Milhan. Sejak dari kecil, Anas bin Malik telah menanam rasa cinta dan rindu untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar khabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menetap di Mekah. Kecintaan dan kerinduan yang benar-benar hebat oleh Anas bin Malik radhiyallahu an membuatkan dirinya bercita-cita untuk menjejakkan kaki ke Mekah Al-Mukarramah. Tidak berapa lama kemudian, kota Yathrib atau Madinah telah mendapat khabar yang gembira bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat akan datang ke kota tersebut. Bermula daripada ketika itu, setiap pagi ramai kanak-kanak akan menjerit, Muhammad datang, Muhammad datang, dan membuatkan Anas bin Malik dan rakan-rakan sebayanya datang mengerumuni sekumpulan yang lain. Namun Anas bin Malik mendapati tiada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Rasulullah yang datang. Akhirnya pada suatu hari pada pagi yang segar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sudah hampir dengan kota Yathrib. Tidak berapa lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap di Madinah. Ummu Sulaim, ibu Anas bin Malik, telah bertemu dengan Rasulullah bersama dengan anaknya. Anas bin Malik yang ketika itu masih kecil sungguh gembira dan berlari-lari anak di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi salam kepada ibunya. Lalu ibu Anas bin Malik berkata, "Wahai Rasulullah, semua lelaki dan perempuan golongan Ansar telah memberikan hadiah kepadamu. Namun, saya tidak ada apa-apa hadiah untuk saya berikan kepada Tuan melainkan anak saya ini. Ambillah dia. Dia akan berkhidmat untuk Tuan dan akan menurut apa sahaja kehendak Tuan yang Tuan mahu." Rasulullah berasa amat gembira. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap-ngusap rambut Anas bin Malik dan menjadikan Anas bin Malik sebahagian daripada keluarga Rasulullah. Anas bin Malik radhiyallahu an menjadi khadam atau pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah Rasulullah wafat. Ini bermakna Anas bin Malik telah menetap bersama dengan Rasulullah genap 10 tahun. Sepanjang Anas bin Malik bersama-sama dengan Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan gelaran yang manja atau nama yang mesra, iaitu Unais, kepada Anas bin Malik. Ini bermakna Anas bin Malik berjaya melihat kecantikan akhlak Rasulullah, berjaya mengetahui rahsia-rahsia Rasulullah, beribadah bersama Rasulullah dan pelbagai lagi perkara-perkara yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain. Anas bin Malik radhiyallahu an pernah menceritakan, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meminta Anas bin Malik untuk menyelesaikan satu tugasan. Sedang ketika itu Anas bin Malik sedang bermain dengan sahabat-sahabat sebayanya di pasar. Lalu perkara ini menyebabkan Anas bin Malik tidak pergi ke tempat yang Rasulullah maksudkan. Ketika Anas bin Malik sedang bermain dengan sahabat-sahabatnya, Anas bin Malik berasa seolah-olah ada seseorang yang berdiri di belakangnya lalu memegang bajunya. Lantas Anas bin Malik menoleh ke belakang dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Unais, adakah kamu telah pergi ke tempat yang aku maksudkan?" Anas bin Malik rasa bersalah lalu akur dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, selama 10 tahun Anas bin Malik beliau telah menjadi khadam atau pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata, "Kenapa kamu tidak melakukan demikian?" sekiranya beliau tidak melakukan demikian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata, "Kenapa kamu lakukan demikian?" sekiranya beliau melakukan demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati Anas bin Malik radhiyallahu an, iaitu, "Wahai anakku, jika kamu mampu pada waktu pagi dan petang
tidak berdendam dengan sesiapa, lakukanlah. Wahai anakku, itu merupakan sunnahku. Sesiapa yang menghidupkan sunnahku, sesungguhnya dia mencintaiku. Dan sesiapa yang mencintaiku, sesungguhnya dia akan bersamaku di syurga. Wahai anakku, jika kamu pulang bertemu keluargamu, berikanlah salam kepada mereka, kerana itu akan membawa keberkatan kepadamu dan juga keberkatan kepada keluargamu. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perpisahan tersebut sangat menyesak dada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Setelah itu, beliau telah hidup selama lebih daripada 103 tahun, mempunyai anak yang ramai, mempunyai harta yang banyak berkat daripada doa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan kepada beliau. Sepanjang kehidupan Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau telah menjadi antara rujukan yang terbesar ketika zaman itu. Dan beliau merupakan perawi ketiga terbanyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas Abu Hurairah radhiyallahu an dan Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu an sangat berharap memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari akhirat kelak. Beliau sering berkata, sesungguhnya aku berharap dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Lalu aku akan menyatakan kepada baginda, wahai Rasulullah, ini khadam kecilmu, Unais. Kita sebagai seorang pemuda dan pemudi, kita seharusnya menanam rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap sudut kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keduanya adalah kesungguhan Anas bin Malik dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiganya adalah seperti mana yang kita sedia maklum, peribadi Rasulullah, peribadi Al-Quran. Dan begitu juga apa yang telah Anas bin Malik teladani daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kini giliran kita untuk mengikuti peribadi tersebut, peribadi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peribadi Al-Quran. Jadilah pemuda dan pemudi yang bermanfaat untuk ummah, tidak kiralah di mana pun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi